Hai, Assalamualaikum guys. Welcome to my YouTube channel. Nama aku Hora. Selamat datang ke channel YouTube aku, Hora Hori. So sebenarnya aku macam tak ada mood sangat nak completekan video ni, tapi ala-ala aku dah buat sebab aku tak tahu susun atur plot dia. Sebab aku rakam and then aku cuba rakam, tapi ada beberapa insiden yang tak terjadi. So sebenarnya aku nak scrap je projek ni, tapi ala-ala aku dah rakam kan. Mungkin kalau tak ada apa-apa pun aku boleh archive untuk kalau throwback ke 10 tahun, 20 tahun lagi kan. So recently aku ada buat video pasal aku unpack barang-barang tu. Aku ada beli beberapa. Aku beli barang tu sebenarnya untuk cubaan menukar ganti aku punya lampu signal. Mungkin pada setengah orang lampu signal tu tak berapa nak penting, tapi bagi aku lampu signal tu adalah nyawa aku, yang mana aku mungkin tidak yakin untuk menukar arah tanpa menggunakan lampu signal. So yang aku dah pernah share sebelum ni pasal lampu signal aku yang dah londeh. Sebab dia punya housing tu dia made of soft rubber. So due to wear and tear, dia crack and then dia londeh. Kebiasaan lah lampu signal sejak JPJ implement lampu signal kena separate daripada main light, either tail light ataupun headlight. So aku dapat lampu signal tu daripada bikers kental, and without knowledge ever of repairing apa-apa otomotif punya part kan. So aku cuba untuk selesaikan masalah tu. So first, apa yang aku dapatkan komponen-komponen kecil setelah aku buat research lah. Pada lampu signal kan, aku buat research gila babi punya cerita. Aku memang buat macam-macam, then aku come up with idea. Aku beli lampu signal tu and then aku try gamble lah nak repair. Lampu signal tu dia single wire. So yang aku pernah share sebelum ni, kalau dia ada macam-macam jenis dan nampak simple, tapi actually banyak jugalah dia punya kriteria dia. So untuk lampu signal aku ni, kalau ikut spec is 12 volt 10 watt / 3 watt. Aku tak tahu maksud dia, either dia maksudkan 10 watt ataupun 3 watt boleh pakai. Tapi in the end kita sedia maklum lah 12 volt tu apa dia kan. 12 volt tu battery, so always come out 12 volt. And then dia ada sambung dengan, tak silap aku, capacitor ke apa tahu untuk control instead of switch input tu. Itu basic yang aku agak tahulah. So aku nak tukar lampu LED aku tak berani, sebab ada certain lampu LED kita kena tukar ada components. So aku just stick to halogen bulb and then ataupun mentol biasa. Cubaan pertama yang aku buat adalah untuk prepare lampu tu lah. So aku beli clamp, bukan clamp, nama dia crimp tool. Dulu aku panggil crippler, bukan the crippler, tapi crimper tools nama dia. Aku beli Pros Kit juga. Sebenarnya Pros Kit tu pun tak ada function sangat, sebab aku found out rupa-rupanya aku silap beli. Aku sepatutnya beli crimp tool untuk non-insulated, so bukan untuk insulated punya terminals. And then lepas aku tengok mostly orang pakai bullet terminal untuk connection pada barang automotif ataupun soket whatsoever. Maybe soket susah nak cari, sebab soket pada macam-macam soket. So aku stick untuk buat pakai bullet terminals. Beli female and male, and then dia punya insulator lah. Sebab bila kena tu nampak macam water resistant. Aku even beli apa orang cakap, heat tube, shrink tube. Shrink tube tu kalau kita apply heat, dia akan jadi macam coating lah dekat luar tu. So fast forward nak cerita, percubaan aku dah gagal untuk crimp tool tu. So esok tu aku decide untuk pergi Amal Central, sebab ala-ala bawa anak berjalan kan, and then aku tak melanggar SOP. Aku
aku pergi daripada Kulim pergi Aman Central. Dengan harapan aku ingat ada DIY lah dekat Aman Central tu, rupanya tak ada. So aku pergi Easy Home, aku beli cream tool tu pun aku tak tahu saiz betul tak, sebab dia ada 3 saiz je. Dan aku balik, aku try cream tool tu, nampak macam mudah lah. Aku rasa maybe sebab wire aku yang silap, ataupun cream tool tu tak sesuai dengan aku punya saiz, sebab dia tulis 3.0 up to 5, tapi aku punya terminal tu adalah 3.9 mm, tapi aku cream dia agak loose. So aku decide untuk modify a bit. Cara cream memang macam tu lah, kita akan cream dia punya konduktor. Aku tak tahu sebab aku tengok video dia tak berapa jelas either konduktor dengan insulator ataupun konduktor dulu, memang purely konduktor. Sebab aku try cream konduktor tu, dia tak jadi. So aku terpaksa cream sedikit insulator untuk yang first cream, and then second cream tu just nak untuk strengthen dia punya connection tu lah. So aku dah prepare bulb aku. Isu dia sekarang masa untuk pasang lah. So sekarang dah masa untuk aku pasang lah kan. Second issue pula muncul masa aku nak assemble lampu tu, sebab the moment aku kerat wire tu, there's no turning back. So aku pun macam ni cakap, aku gamble lah. Aku measure voltage. Aku dapat voltage daripada socket last sebelum connect dekat lampu tu. Aku measure, sebab dia ada positif dengan negatif, memang boleh dapat directly lah, boleh tahu yang wire mana adalah positif, wire mana adalah negatif. So aku measure, aku dapat 11.5 volt. Malang dia aku tak boleh nak measure current, lagipun tu DC kan, not important sangat. So aku pun decide, aku kerat, aku start pasang dengan bulb, stock bulb tu lah yang datang dengan housing tu, yang mana value rated dia tu nominal voltage 6 volt and then 3 watt. Aku try pasang, memang cantik, nyala. So aku assume projek aku ni aku just perlu kemas kini and then settle. Tiba-tiba aku pasang another one yang aku pernah cerita kat video sebelum ni, yang mana aku terpecahkan bulb tu. So aku dapat replacement dia dekat Shopee, tapi bukan same nominal voltage. Yang mana aku dapat lampu kereta kot. Sebab time tu lah aku belajar pasal lampu. Sebenarnya aku belajar saiz lampu yang aku kena pakai sekarang. Sebab aku kena fikir, bukan aku nak pakai 5 hari, aku nak pakai maybe another 3-5 years. So aku kena fikir alat ganti dia, sebab dia bukan motor yang common yang ramai orang pakai. So aku pun beli, aku search, aku tahu bulb aku tu adalah jenis socket BA9S. BA Pioneer 9 tu adalah saiz dia, yang mana diameter dia adalah 9mm. So aku pun dapat, cuma perbezaan dia nak cari yang 6 volt 3 watt tu memang susah sangat-sangat, even kat Shopee. So Taobao aku tak try lagi. And then aku pun try on, tak berjaya. Yang mula-mula aku buat yang tu belah kanan. So then aku try on belah kiri, tak berjaya. So satu isu lagi aku jumpa masa tengah rakam. So memang dah moral memang dah down dah time tu, sebab aku ingat aku dah boleh settle. So aku pun end up tanya macam-macam, tanya dekat DCRC punya group. Tak ada orang boleh jawab. Aku tanya balik Bikers Kental, dia pun tak boleh nak tolong aku. Dia siap nak offer replacement, sebab dia takut dia bagi parah defect aku. Tapi aku rasa tu bukan salah dia, probably something need to be done with the wiring lah. So aku pun macam dah bebai pada. Lepas tu aku pun stop projek tu, put on hold. Esok tu aku pergi kerja dengan hati tak tenang. Ada sinar belakang je, sinar depan tak ada. So aku just berdoa, gamble, pergi kerja macam biasa. Plus aku pun ada projek dekat rumah ni kan. So jadi macam agak stres juga dengan masalah di tempat kerja.
dengan beberapa mesin yang still down. So aku pun agak stres. Esok tu aku balik, aku try tanya ada seorang minah ni dekat DCRC, nama dia Natasha. So dia tolong aku, dia bagi aku satu kontak sebab dia pernah buat wiring. So aku tahu budak perempuan tu lagi hebat daripada aku kot, sebab motor dia lagi custom daripada aku, macam-macam dia letak. Aku just stop motor, cuma aku nak repair lampu saja, nak buat airbrush apa, aku tak ada modal lagi. So paling kuat pun aku tambah back tu pun sebab nak cover hollow part yang sebelah kiri yang aku pernah cerita kat video yang sebelum ni. So aku pun just tanya brother tu, nama dia Wan kot tak silap aku, daripada Motor Garage. So Motor Garage ni memang cukup famous dekat BM. Tapi masalahnya aku tentu kalau fikir, kalau takkan PKP kan, aku nak ride ke sana memang tak lah. Mungkin aku akan ambil pick up ke apa, load motor aku pergi sana. Aku tak kisah dah, tentu aku dah terdesak. Sebab lampu signal kan penting juga. Dengan plate aku pun aku tak replace lagi. Macam sekarang dah 2-3 nombor nak lurus, selai pula aku rasa tinggal plate ataupun plate tu pun terbang sebab dah crack. So aku pun macam fikir 2 kali, fikir tanya dia. Yang best dia pasal Wan Motor Garage ni, dia sampai offer nak video call aku. So dia nak offer bantuan dia. Bagus tak bagus ya. So actually sebelum tu aku dah try dah macam-macam cara. Sebab aku pelik, bila measure ada voltage tapi kenapa bug tak menyala. So aku tanya kat Shopee, orang yang jual bug tu kat semua tak boleh jawab. Sebab mostly bug-bug custom ni, diorang ada certain event yang cantik-cantik, ada housing cage tu apa semua, semua tak ada rated voltage mention dekat bug tu. Maybe kalau ukur boleh tahulah soket jenis apa. So nak dijadikan cerita, dia trigger aku satu benda yang mana kemungkinan grounding aku tak betul. So sebenarnya aku dah test, bila aku measure daripada supply and then aku ground aku punya multimeter ke fault, aku dapat reading. Tapi kenapa bug tak ada. Tapi reading tu aku tak pasal, sebenarnya agak intermittent. Kejap 11.5, after several seconds dia bertukar. Tapi aku tak pasal benda tu. Itu kelemahan dia lah. So aku pun tentu pergi ambil jumper. Oh tak, aku tak ambil jumper. Orang yang buat wire rumah aku tu, aku minta lah ada kabel untuk aku jam. Tapi kabel, bayanglah kabel buat wiring rumah kan, kok dia tebal mana. Memang aku potong pun dengan aku punya cream tool tu agak susah juga. And then aku pun pulun, aku ambil supply, cucuk kat bug. Sebab dia ada single wire kan. And now aku ambil yang ground tu, aku try cari mana-mana ground yang betul. Aku tekan dekat fork tak menyala, aku tekan dekat bracket tak menyala. Betul macam Wan motor buruk tu bagi tahu aku pasal Wan tu, dia bagi tahu bracket tu probably tak boleh nak ground due to dia punya properties tu lah. Bracket tu kalau probably dia bare, memang tak ada coating, memang okey. Tapi disebabkan bracket tu ada powder coating, aku pun cari je lah. Last memang betul apa yang dia cakap. Cara terbaik untuk aku buat adalah grounding betul-betul dekat nut tu. So aku pun try lah ground dekat nut tu, nut yang betul-betul pegang aku punya signal punya housing tu. Aku tekan-tekan, alhamdulillah, betapa nikmatnya, bukan nak kata lah kan. Akhirnya after 1 week of progress, aku percaya selesaikan masalah tu. Walaupun aku ada knowledge in electrical, tapi aku tak terfikir sampai tahap macam tu sekali lah. So akhirnya aku berjaya hidupkan lampu signal aku. Dan aku pun rasa agak seronok jugalah. Setelah beberapa masalah yang selesai,
Even untuk cream tool tu aku dah bagi berapa banyak pin just untuk practice. Reason aku beli banyak macam tu, end up sampai sekarang aku masih tak apply aku punya shrink tube, dan aku masih connect socket macam tu. Aku modify female punya terminal dekat wire tu. Bottom line yang aku dapat daripada projek kali ini adalah yang mana ilmu itulah yang penting. Wang ringgit boleh cari, tapi ilmu tu, walaupun kita tanya 100 orang, kita hanya perlukan 1 orang ataupun 2-3 orang, berapa persen je yang betul-betul berilmu untuk jawab kita punya tu. Bukan nak kata orang lain tak berilmu, mungkin pengalaman dia. Sebab ada setengah bengkel ni pun aku tanya, dia cakap, oh dia tak buat wiring. Normally orang yang buat wiring orang lain probably. Dan aku tanya orang yang buat wiring tu pun dia pun tak boleh jawab, sebab dia punya expectation normally kalau pakai benda macam ni just plug and play, suppose dia akan menyala, tapi tak. Dan aku tanya juga kawan-kawan teknikal aku yang mungkin lebih pandai, engineer pun tak boleh nak menjawab. Sampai diorang kadang sampai tahap dia label aku agak apa cakap, obses jugalah just untuk tukar lampu. Aku proses aku buat benda ni adalah disebabkan aku pernah pergi bengkel, 2-3 bengkel. Aku bawa motor aku, tanya boleh tolong aku repair, semua menolak sebab diorang tak berani. Enak, itulah punca aku buat sendiri semuanya. So far Alhamdulillah projek ni pun dah selesai. Tinggal aku nak pasang nombor plate saja video aku untuk kali ini. Dan sorry lah video kali ini agak membebel, sebab aku tak ada plot cerita yang agak bagus. So terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. So maybe next video aku akan buat ulas gaya. Lama kita tak buat ulas gaya. Teruskan menonton. Dan sebelum tu jangan lupa klik subscribe pada yang masih belum klik subscribe, dan jangan lupa tekan button notification, dan jangan lupa share video ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.